Baik, Mukadimah insya-Allah. sikit. InsyaAllah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Saya pada pagi ini dijemput oleh Ustaz Syihab kita yang juga telah menjadi syihab kepada banyak aliran-aliran yang bukan-bukan dekat Malaysia ni. Syihab ni shooting star, Ustaz shooting star. Dia telah men-shoot juga beberapa mereka-mereka yang sepatutnya bukan mereka, pemikiran. Saya dengar Ustaz Syihab punya video-video, biasa beliau menunjukkan kepada ideas, pemikiran, fikrah. Ya, so Syihabnya tu ditujukan kepada fikrah, not to the person, bukan kepada diri. Saya yakin Ustaz Syihab ni bukanlah orang yang penuh kebencian, saja nak cari bergaduh, tidak. Kenapa saya kata begitu? Sebab kami juga cuba melakukan yang sama. Tapi kadang-kala ialah apabila kita mengkritik, kelihatannya macam kritikan tu ditujukan kepada peribadi. Kan? Sedangkan sebagai contoh, bila kami mengkritik Lepat juga, ni saya main mukadimah tu kita masuk ni, boleh tak? Boleh lah, masuk tu Ustaz. Sembang je, masuk lah. Kepada Lepat dekat YouTube tu, sejam lebih tu saya bedah buku dia. Saya ulang banyak kali. Saya kata saya tujukan kritikan ni kepada tulisan Abang Lepat. Saya tak kenal dia secara peribadi. Saya dengar-dengar dia ada lalui beberapa perkara yang menyayat hatilah, beberapa tragedi kehidupan. Itu saya tak tahu kisahnya secara terperinci, datanya kita tidak ada. Jadi kami nak sokong 100% pun tak boleh, nak tidak sokong 100% pun tidak boleh. Jadi apa yang kami boleh buat, kami fokus kepada apa yang jelas. Kan, nahkumu bizawahir, wallahu yatawallas sarair. Dan kita berhukum dengan apa yang zahir, dalam hati kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana rasa itu juga prinsip yang dipegang oleh Ustaz Syihab. Ini prinsip yang sangat penting. Dan kami harap masyarakat awam juga dapat menerapkan prinsip ini dalam kritikan-kritikan yang dilakukan di Facebook. Seboleh-bolehnya jauhkan daripada peribadinya, jauhkan daripada peribadi. Allahu a'lam. Jadi pada pagi ini mungkin saya diminta untuk cerita pasal makrifat. Dia bukan makrifat, dia makripat. Makrifat ni lain. Makrifat ni kita iktiraf kita ada, kan, mengenal Allah. Mengenal Allah ni adalah dasar agama kita. Mustahil kita beragama Islam kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sayangnya geng-geng makrifat ni bercakap seolah-olah orang Islam awam ni tak kenal Tuhan langsung. Macam kita belajar akidah ni tak belajar pasal Tuhan langsung. Itu zahir, itu ilmu pelik. Kami belajar ilmu isi, kami belajar ilmu mengenal Tuhan. Dah tu kami belajar akidah sifat 20. Kan? 99 nama-nama Allah tu. Jenuh nak lulu. Betul. Betul tak Ustaz Syihab? Betul. Aduh. Kita baca suratul Ikhlas tu, semua orang baca. Kita sebut laisa kamitslihi syai' ar-Rahman ar-Rahim. Kan itu pengenalan Allah kepada kita. Kan, cuma dia orang ni dakwa dia ada ilmu khas, ilmu special. Jadi itulah yang kita akan bincang pada pagi ni. Itu yang jenuh tu. Potong saya, kalau tak saya tetapi. Ustaz ni Azam Yusof dia tanya, ilmu makrifat dan sewaktu dengannya ni berlega di alam Nusantara ke seluruh dunia pun ada isu makrifat ni? Oh, seluruh dunia saudara Azam. Seluruh dunia. Kalau dalam bahasa keilmuan dunia dipanggil aliran batiniah. Okay, saya ulang lagi sekali bila saya bercakap tentang makrifat hari ini, pada pagi ini, saya merujuk most of the time kepada aliran makrifat yang bukan pada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya ulang lagi sekali, ini disclaimer, saya takut orang salah faham. Makrifat yang sebenar ada, makrifat yang sebenar ada pada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang saya kritik pada pagi ini, yang saya nak bincangkan dengan Ustaz Syihab pada pagi ini adalah berkenaan dengan aliran makrifat. Kita tukar F tu jadi P. Okay, kita tukar F tu jadi P. Kita tahrif sikitlah. Sebab diorang tahrif banyak ayat-ayat Quran, sunnah Nabi, kita tahrif sikit nama diorang. Daripada makrifat jadi makrifat. Okay. Tahrif lughawi Jadi tahrif lughawi, betul. Apa tu?
Jadi aliran ini dikenali dalam dunia Islam sebagai aliran Batiniyah. Tapi bila masuk ke alam Melayu, of course mereka akan menyelubungkan diri mereka dengan topeng ma'rifat. Mengenal Tuhan. Sebab ini adalah slogan yang paling menarik hati semua orang beragama. Mana ada orang yang beragama tak mahu kenal Tuhan? Betul. So bab branding mereka champion. Kita tak boleh nafikan. Dia pandai cari branding yang semua orang tak boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Evergreen ni. Evergreen. Liberal ke, sekular ke, Syiah ke, Qadiani ke, mana-mana. Siapa tak nak kenal Tuhan? Semua orang nak kenal Tuhan. Jadi itu mereka mempancingan hebatlah. Jadi di negara-negara Islam yang lain, dia dikenali dengan nama-nama lain. Tapi istilah-istilah seperti ma'rifat, arif billah, itu memang mereka gunakan. Tapi tidak dikenali sebagai aliran ma'rifat. Dia dikenali sebagai aliran Batiniyah di tanah Arab contoh. Di India saya tak pasti apa term yang mereka gunakan. Tapi di tanah Melayu biasanya dipanggil sebagai aliran ma'rifat. Saya tak pernah dengar atau jarang saya dengar orang Melayu bercakap tentang aliran Batiniyah. Seolah macam aliran Batiniyah ni tidak wujud di tanah Melayu. Ilmu batin banyak. Betul. Ilmu batin orang Melayu iktiraf. Tetapi aliran Batiniyah, kita jarang dengar orang Melayu kata, oh ini aliran Batiniyah ni. Oh ini aliran Batiniyah ni. Dia akan kata, oh ini ma'rifat. Kan? Jadi dia tak bezakan antara makrifat sebenar, makrifat palsu. Jadi saya nak minta masyarakat kita, aliran makrifat yang benar-benar mengenal Allah, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, mengikut jalan ulama' mu'tabar ahli sunnah wal jamaah kita, nak panggil makrifat silakan. Tapi aliran yang tidak selari ini, kita jangan panggil mereka makrifat lagi. Kan? Nak panggil makrifat boleh, ataupun kita terus terang panggil aliran Batiniyah. Ustaz, di samping itu ada soalan ni menarik juga ni. Soalan saya sedang saja. Ada reference ke Batiniyah ni diamalkan oleh para sahabat? Umumnya dah disampaikan Rasulullah SAW. Batiniyah yang mana? Maksud dia kalau aliran Batiniyah yang sesat tu of course sudah tidak ada lah. Tapi saya mungkin faham soalan Magnus ni. Ada ke tidak Nabi menyampaikan ilmu rahsia ataupun aliran rahsia kepada sahabat-sahabat tertentu? Okay, this is the focal issue. Ini core issue sebenarnya dalam isu makrifat ni. Geng-geng makrifat ni mendakwa bahawa Nabi ada rahsia yang Nabi beri kepada Sayyidina Ali. Ada rahsia khas yang Nabi beri kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang ada dalam hadis yang saya maklum, hadis yang sahih. Ada beberapa rahsia yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Tetapi ulama membincangkan rahsia apa itu. Dan saya cenderung mengikut pandangan ulama yang mengatakan Nabi telah memberitahu nama-nama golongan munafiqun zaman Nabi dan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abu Hurairah kata apa? Kalau aku buka, aku akan dipancung. Maksudnya my throat will be slit. Okay, saya tak ingat exactly bahasa Arab dia bagaimana Nabi sebut, tapi itulah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sayyidina Ali pula. Kalau kita tengok Sayyidina Ali ni focal point golongan Batiniyah. Dan juga kalau kita tengok tarekat-tarekat Sufiah juga. Okay? Dan juga Syiah. Yang punya focal adalah Sayyidina Ali. Satu dakwaan asasi mereka adalah Sayyidina Ali ada ilmu hakikat yang sahabat-sahabat lain tidak ada. Atau mungkin sahabat lain yang ada mungkin Sayyidina Abu Bakar sahaja. Tapi tidak sehebat Sayyidina Ali. Sebab ada tarikat yang mendakwa daripada lain Sayyidina Abu Bakar. Dan tarikat Naqsyabandiyah contohnya. Betul. Mereka mendakwa daripada lain Naqsyabandiyah. Jadi secara tidak langsung mereka mendakwa Sayyidina Abu Bakar juga ada ilmu hakikat. Bukan Sayyidina Ali sahaja. Tapi majoriti menisbahkan kepada Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali pernah ditanya sewaktu dia hidup, ya, kamu ni pernah ke diberikan ilmu khas? Pernah ke diberikan ilmu khas? Soalan ni maksud dia isu ni dah berlegar tau zaman Sayyidina Ali. Maksud dia dah ada orang-orang yang mencetuskan fitnah ni. Ali ni special ni. Ali ni adalah mungkin al-wasi. Wasi ni satu istilah Syiah yang mana selepas kematian Nabi dia akan meninggalkan wasi dia. Dan wasi ni mewarisi semua rahsia kenabian. Mungkin pada zaman itu sudah tersebar fitnah ini kepada Sayyidina Ali. Jadi mereka jumpa Sayyidina Ali, mereka tanya. Sayyidina Ali kata, aku tak ada memiliki apa-apa yang khas kecuali apa yang tertulis di atas satu kulit ini, kulit binatang. Dan apa yang tertulis di atas kulit binatang itu hanyalah berkenaan dengan undang-undang ataupun hukum hakam tawanan perang. So it's rahsia itu apa? Fiqh. Hukum hakam. Jadi
nanti siapa yang senang, siapa yang mungkin boleh buat pencarian. Sebab saya dah baca hadis yang lama, saya tak ingat rujukan, tapi saya dah pastikan dia memang sahih. Benda ni memang ma'ruf. Jadi tolong carikan, Ustaz Shihab nanti mungkin boleh share. Boleh share. InsyaAllah. Ya. Jadi dah adalah belega di zaman sahabat berkenaan dengan keistimewaan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali sendiri menafikan. Ini adalah penafian penting sebenarnya. Bila berlaku penafian ini, jadi menjadi persoalan berkenaan dengan dakwaan golongan Syiah contohnya. Berkenaan dakwaan golongan-golongan yang mengaku makrifat ini yang mendakwa jaluran straight kepada Sayyidina Ali. Betul ke Sayyidina Ali mendakwa sedemikian atau ini adalah cerita rekaan difitnahkan kepada Sayyidina Ali? Cuba bayangkan kalau ini adalah fitnah. Cuba bayangkan. Apa repercussion dia kepada banyak aliran di kalangan umat Islam hari ini. It's a big repercussion. Sebab tu saya cerita sikit personal story Ustaz Shihab. Sila. Orang nak dengar personal story kan. Saya jarang buka personal story. Oh, ni eksklusif ni. Untuk Ustaz Shihab ya, insyaAllah. Ya, clear. Saya ni kita banyak nak fokus kepada idea, fikrah, pemikiran kan. Tapi yalah, itu sebab kenapa kita tak nak buka. Siapa kita nak cerita pasal kita punya cerita peribadi, tak ada yang menarik sangat pun kan. Tapi mungkin orang nak faham apa latar belakang, apa background saya, kenapa saya buka isu makrifat, isu batiniah ini. Kerana saya dulunya memang pro sufi lah, senang kata. Ibn Arabi itu adalah hero saya. Okay. Sampai hari ini saya masih mengiktiraf dia sebagai genius, one of the geniuses of the Muslim history. Tapi genius in a different way. Okay, genius in a different way. Okay, ini perspektif saya. Ustaz Shihab menjemput saya mendengar pandangan saya. Betul. I'm not in any way implicating Ustaz Shihabuddin ya. Okay. Jadi saya berada dalam tarikat kesufian ni saya rasa lebih hampir dalam 7 tahun begitu. Okay, 7 tahun begitu, dan kami travel sampai ke South Africa 2 kali dan yalah agak serius lah pada waktu itu. Kami menjalankan projek-projek yang solely run by people of tarikat kan. Pada waktu itu saya di Singapura waktu itu kami giat memperjuangkan isu dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dan perjuangan itu bagi saya perjuangan yang betul. Sampai ke hari ini saya mengiktiraf perjuangan itu. Asasnya adalah untuk melawan riba, untuk melawan riba dan mempersoalkan keabsahan sistem perbankan, untuk berbincang, muzakarah, berdebat dan sebagainya, dan membawa perspektif faith tradisional kita untuk menyumbang solusi kepada masalah ekonomi dunia. Yalah, itu projek bagus. Tarikat-tarikat sufi ni dia organised dan dia ada projek yang dia orang buat. Dia aktif, dia very active. We are very active during that time. Sebab apa? Saya tak boleh tipu kita ada rasa some sense of specialty sikit. Tak percaya, tanya semua orang tarikat. Mereka akan rasa special. Sebab apa? Sebab syekh mereka wali Allah. Tak ada orang yang akan join satu tarikat yang mana dia tak percaya syekh dia wali Allah. Okey, konsep dia tu. Masuk akal. Itu konsep dia. Kan? Awak hanya akan sertai tarikat tertentu dan mustahil awak tak percaya dia wali. Sebab dia akan bawa awak pada Allah. Dia mesti dah sampai dulu. Jadi, bila kita yakin guru kita ni dah sampai, of course lah kita rasa, kita ada line, kita ada express route mungkin kepada Allah. Ataupun, ada sense of rasa berbeza dengan orang lain. Tapi kita juga diajar pada waktu tu, tahan diri, tahan nafsu. Kita tak tahu setiap orang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itu semua betul. Itu semua benar. Saya tak kata semua yang diajarkan di tarikat itu salah. Tidak. Banyak perkara baik yang diajarkan. Sebab tu saya hanya fokus kepada beberapa akidah-akidah yang diajarkan. I don't speak much about sebahagian bid'ah amalan yang you buat. Kan? Zikir tarian, zikir nafas. Saya buat semua. Saya buat semua tu dulu. Okay? Cuma bagi saya itu secondary issue. The primary issue is the root akidah. Sebahagian yang dipegang. Dan ada pula yang dipegang oleh semua orang tarikat. Tanpa kecuali. Jadi sepakat lah tu. Sepakat, dia ada kesepakatan, ada ijma'. Contoh ijma' di kalangan golongan tarikat ni adalah Nur Muhammad. Okey. Kita akan jumpa satu tarikat dalam dunia ni yang tak akan percaya konsep Nur Muhammad. Ya, semua tarikat memang terima Nur Muhammad. Setahu konsep saya tak pernah jumpa mana-mana tarikat yang tolak.
Okey, okey, Saya okey. yakin mana-mana tarikat yang tolak tidak akan dinamakan sebagai tarikat. Okey, okey. Jadi Rare tu. jadi saya kita baca Fususul Hikam pada waktu tu, dan ma'ruf Ibn Arabi ni sebagai Syekhul Akbar. Tak ada syekh lebih akbar daripada Syekhul Akbar lah, senang kata. Jadi ketika dalam tarikat dulu tu kita selalu dengar nama dia, jumpa buku-buku dia, dan syekh-syekh bercakap tentang nama dia. Dia punya image ni, Masya Allah, Tabarakallah lah, besar, sangat besar. It's beyond question, unquestionable. You tak boleh nak doubt pun, kan? Dan di kalangan sebahagian orang tarikat ni dia ada kaedah, the sheikh is right even when the sheikh is wrong. Tu dia. Okay? Sheikh adalah benar walaupun sheikh itu salah. Okay? Saya sendiri pernah dengar ketika saya dalam tarikat, di kalangan orang-orang tarikat ini. Bahaya. Itu kaedah-kaedah yang kami dengar, nak masuk terus dalam hati memang susah lah. Sebab kita belajar. Betul. Ya, kita belajar, kita tahu this is something wrong. Tapi mungkin aku yang tak faham lagi. So KIV dulu, kita keep in view. Kita keep in view. Lepas tu kita dengar kata-kata seperti, walaupun kamu melihat syekh kamu berzina di depan mata, sangsikan pandangan mata kamu sendiri. Bertahap tu kan? Kamu yang, mungkin kamu yang berhalusinasi. Mungkin syaitan yang menghayalkan ke atas kamu. Jadi secara tidak langsung syekh-syekh ni sudah dimaksumkan kalau kita perasan. Secara tidak langsung dia dah maksumkan sebenarnya. Begitulah juga yang dibuat kepada Ibn Arabi. Kan? Apa saja yang dia tulis, tak kira mesti betul ya. Al-Quran Sunnah. Sama ada itu adalah madsus. Madsus ni maksud dia bagi yang tak yang pendengar yang tidak faham, mungkin madsus ni orang lain yang tambah-tambah tulisan tersebut. Ibn Arabi tak tulis, orang lain tambah atau orang lain edit. Sama ada itu ataupun dia menggunakan bahasa khas yang hanya orang-orang tertentu saja faham, ataupun kamu yang dol keropok. Kamu yang tak faham. Kan? Jadi ada hanya 3 kemungkinan saja. Kemungkinan dia salah tu langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Jadi saya perasanlah benda-benda macam ni dia macam hujan, macam titisan air kena pada batu kan. Titik airnya lekuk juga. Kita pun tanya so mula tanya, Nur Muhammad ni kenapa bila dekat luar tarikat tak dengar? Betul. Bila kita tanya kawan-kawan, tak kira lah aliran Haraki ke, Salafi ke, kan, ataupun bukan Haraki, bukan Salafi, tak kira lah, ya bukan tarikat ke mana-mana kumpulan. Nur Muhammad ni tak penting. Kalau mereka tak tolak pun, mereka tidak menjadikan satu central tenet in their faith, kan. Tapi dalam tarikat ni, dah jadi macam satu akidah. Wallahi. Sampai dah termasuk dalam salah satu rukun iman sebenarnya. Kalau kita duduk kepercayaan kuat sungguh, kepercayaan tu. Roboh seluruh sistem tarikat kalau buang sistem Nur Muhammad ni. Akan roboh. Itu statement besar tu saya buat tu. Betul. Statement besar. Dan I don't mince my words lah. Betul. Kalau tarik konsep Nur Muhammad tu, sebab bagi golongan tarikat ini, Nur Muhammad ni adalah punca segala ciptaan. Kita semua datang daripada Nur Muhammad. Bahkan Jibril datang daripada Nur Muhammad. Bahkan malaikat-malaikat semua datang daripada Nur Muhammad. Cuba bayangkan. Sebab tu dia orang tanya soalan-soalan macam ni. Jadi bila wahyu tu diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, siapa sebenarnya yang mewahyukan kepada siapa? Soalan-soalan macam tu dia suka tanya. Orang yang tak faham konsep Muhammad ni akan blur apa benda dia berbual ni kan. Betul. Merapu lah kita kata. Kan? Sebab Jibril datang daripada Muhammad. So macam mana Jibril pula yang kasih wahyu balik kepada Muhammad? Nampak tak? Jadi kita semua dalam diri kita ada Nur Muhammad. Seluruh alam ini adalah Nur Muhammad. Dah jadi macam satu, kalau saya menggunakan bahasa frank, a crude language, konsep Nur Muhammad yang difahami oleh sebagian orang tarikat ni, kalau dibandingkan dengan konsep Logos Kristian, cara orang Kristian melihat Jesus sudah sangat hampir. Sangat hampir. Bahkan Ibn Arabi sendiri mengakui bahawa konsep hakikat Muhammadiyah yang dibawa itu adalah yang dipanggil dalam falsafah lain sebagai al-aqlul awal, the first intellect. The first intellect ni apa? Logos lah. Betul. Logos Kristian itu. Jadi link there is very strong. There's a very strong chain.
Sanad dah ada tu. Kita boleh follow. Mana Kiranya macam kita boleh baca benda ni tapi daripada kefahaman yang lain. Betul. Greek spoke about this. The Persian spoke about this. The ancient Egyptian spoke about this. Kan? Dan Firaun mendakwa jadi Tuhan tu, saya baca kitab tafsir Ibn Ashur, antaranya adalah sebab dia percaya dia adalah cerminan dan jelmaan Tuhan yang paling besar, Aman-Ra. Aman-Ra. Dan kita dengar di kalangan sebahagian golongan sufi hari ini, Nabi ni adalah cerminan Allah. Nabi ni adalah suratullah. Dia adalah cerminan sempurna kepada Allah Subhanahu. Sempurna maksudnya semua sifat Allah ada pada Nabi. Semua tanpa pengecualian. Ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir pun Nabi ada. Yuhyi wa yumiit pun Nabi ada. Semua sifat Allah Nabi ada sebab Nabi adalah jelmaan ataupun cerminan sempurna. Suratullah. Semua perkataan cermin ni orang akan tergagap sikit. Cermin ni bukan yang dalam cermin. Bukan image yang di depan cermin. Tapi dalam masa yang sama, image itu bukanlah selain yang di depan cermin tu juga. Nampak? Betul. Jadi dia can go here and can go there. So they are very, very smart when they use their conceptions. Kalau tanya saya, golongan yang paling genius, munharifin, golongan munharifun dalam sejarah Islam, yang paling genius adalah Batiniyah. Sebab tu Imam Syahrastani, Al-Qahir Al-Baghdadi mengatakan bahawa inilah jalan yang paling memudaratkan umat Islam, lebih mudaratnya daripada golongan Kristian dan Yahudi. Saya ingat dia orang juga mungkin banyak baca. Kalau zaman dulu kita kata mungkin banyak baca sehingga dia boleh kopi daripada maklumat-maklumat yang lain. Kalau zaman sekarang saya rasa paling banyak tengok cerita. Lagi banyak tengok movie, lagi banyak lah. Lagi tambah tu. Batiniyah tu akan tambah lagi. Macam experience Ustaz? Tak? Ya, saya selalu tengok Marvel. Itu maklum. Okay. So betul, saya tak nafikan sebab golongan-golongan ini dia orang pembacaan luas. Dia orang akan baca segala jenis buku falsafah. Kan? Aliran-aliran agama lain semua dia orang baca. Bahkan sampai ke hari ini kalau kita tengok orang-orang yang mengikuti aliran mereka, begitu jugalah sikap mereka. Dia orang ni tidak ada sempadan pembacaan dia orang. Apa saja dia orang baca, apa saja dia orang cuba untuk harmonikan dengan agama kita, dengan akidah kita. Tak kiralah dihempas pulasnya, ditarik sana ditarik sini ayat Quran dengan sunnah tu. Yang penting dia nak sesuaikan juga dengan falsafah ni. Jadi bila saya dalam tarekat tu, bila benda-benda macam ni datang selalu, kita akhirnya sampai breaking point. Kita kata apa benda ni? Kan? Kenapa begitu berbeza? Jadi saya pun mulalah saya punya proses perkajian. First saya pergi ke siapa? Tak bukanlah Syekhul Akbar lah juga kan. Saya bukan buat pengajian saya seorang-seorang. Kan? Siapa kita? Kan? Siapa kita ni? Apa kita buat? Kita rujuk kepada ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi dulu. Kita tengok apa dia have to say. Kan? Ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi ni ada yang sezaman Ibn Arabi. Kan? Contoh macam Syekh Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal Al-Azhar. Terkenal Syekh Al-Azhar kita, ulama yang besar. Dia mengatakan bahawa Ibn Arabi di zaman dia pernah cuba dipenjarakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tapi gagal kerana diselamatkan oleh ahli politik di zaman itu. Ni nakalnya sebahagian ahli politik sama saja. Okay. Ada kepentingan. Kawan tu ada crowd kan. Dia ada crowd. Ya, betul. Sebab dia saling benefit one another. Kan? I protect you, you bring the crowd to me. Kan? Betul. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata dia cuba dia pernah nak dipenjarakan. Tetapi dihalang ataupun diselamatkan oleh orang tertentu. Bahkan ini kita boleh tahu bahawa ia juga diperkukuhkan oleh dakwaan Ibn Arabi sendiri. Bila dia kata kami sentiasa ditindas. Dia kata zaman dia kami ditindas oleh ulama-ulama zahir. Ulama-ulama rusum. Bahkan dia gelarkan ulama-ulama rusum ni sebagai al-fara'inah. Fir'aun. Fir'aun yang paling teruk sekali. Ulama-ulama zahir inilah. Kan? Tak beza sampai ke hari ini. Kalau kita lihat orang-orang macam Lepat, orang-orang macam yalah yang ikut aliran dia, musuh terbesar mereka siapa? Yang mereka dakwa sebagai ni semua orang-orang fiqh aja ni. Ni orang-orang syariat je ni. Kan? Orang kulit. Orang kulit saja kan. Kita ada isi. Lepas tu dia kata tawaduk. Lepas tu dia maki kita. Aduh.
Kita boleh kata kita tak maki sesiapa pun. Kita kritik against you. You pergi maki peribadi dah, kenapa? Kenapa marah sangat? Okeylah, tak apa. Ibn Arabi pun bila kita tengok, dia punya button push bila dikritik oleh ulama rusum. Tetapi dengan golongan musyrikun bukan main lembut lagi dia berbahasa. Dengan golongan Kristian siap nak defend Trinity lagi. Kan? Siap dia pertahan, dia kata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Kesalahannya Kristian apa dia kata? Cuba teka apa dia kata kesalahan Kristian. Kesalahan Kristian kerana menghadkan Allah kepada Al-Masih sahaja. Oh. Tu dia faham. Daripada kerusi kita. Itu lagi Kristian daripada Kristian tu. Itu lebih tinggi lagi level dia. Sebab tu Syekh Mustafa Sobri, Mufti Uthmaniyah terakhir. Dia kata tidak ada syirik yang lebih luas daripada syirik ini. Dia panggil mazhab ainiyah. Ainiyah ni sebab semua benda ain Allah, semua benda hakikat Allah. Jadi tidak ada syirik yang lebih luas daripada kesyirikan ini. Ini dakwaan Syekh Mustafa Sobri. Jadi bila saya cek, jumpalah banyak perkara-perkara yang sebenarnya menunjukkan bahawa, sebelum tu saya juga rujuk kepada ulama-ulama yang sokong. Sebab saya nak buang kecintaan saya ni bukan senang. Betul. Kita nak dah berpadu lah. Dah berpadu dah tu kan. Sayang habis ni, puji habis ni, tinggi habis ni. Kan? Jadi mesti kita nak defend juga. Ni mesti ada jawab balas daripada ulama-ulama yang defend Ibn Arabi. Cek, baca. Bila baca, nak dengar jawapan diorang, dengar jawapan ARG kepada saya dalam muzakarah. Lebih kurang macam tu lah jawapan dia. Nothing else. It revolves around there. Jadi saya pun kecewa, dan bila saya cek balik kepada kitab-kitab ulama yang mengkritik ni, saya tengok hujahan mereka jauh lebih mantap, bahkan undisputed. Tak boleh nak deny pun sebenarnya. Hujahan mereka tu kuat dan sangat kukuh evidence yang mereka bawa. Daripada situ barulah kita tengok ustaz betul-betul masuk bab ni lah. Itu kita start dengan source dia lah. Lepas tu kita carilah orang-orang yang buat benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni is a form of spiritual abuse sebenarnya. Siapa yang pernah join tarikat mesti akan pernah dengar kes-kes, walaupun tak berlaku mungkin kepada tarikat atau syekh dia sendiri, dia akan dengar sebahagian syekh-syekh tarikat ni abuse their power, menggunakan makam kerohanian dia. Saya ada banyak lah dalam poket saya. We know so many things, dan kita ada bukti, kita ada fakta apa yang berlaku. Ada yang beritahu murid untuk beli bangunan tertentu, rumah tertentu kerana Allah suruh. Mimpi Allah beritahu aku supaya engkau belikan rumah atas nama aku. Lepas tu tak nama dia. Lepas tu bila sorry, atas nama murid. Lepas tu bila tak boleh bayar, murid tu yang kena bankruptcy dan sebagainya. Lepas tu kes Syekh yang diurut oleh murid perempuan dia yang bukan mahram. Kes-kes seperti ini. Kan? Lepas tu bila dikritik, didakwalah macam-macam. Ini kisah Musa dengan Khidir. Ini hanya ujian untuk menguji sejauh mana kesetiaan, kepercayaan kamu kepada arif-arif billah, wali-wali Allah ini. Jadi this is a form of spiritual abuse. Banyak kehidupan manusia hancur. Sebab ada yang jadikan syekh dia ni sebagai focal point hidup dia. Kan? Lepas tu didapati syekh ni buat perkara-perkara tertentu. Cuba bayangkan kepada akidah orang tersebut. Kan? Bukan cakap syekh tarikat je. Celebrity lecturers ataupun speakers yang didapati buat benda-benda yang bukan-bukan saja, ada anak-anak muda yang nak murtad sebab tu. Betul tak? So kesan dia kepada kepercayaan orang, la haula wala quwwata illa billah, azim, sangat besar, dan it's not a small matter sebenarnya. Sebab tu saya cari orang seperti Pak Wan Hizam apa semua ni. Sebab mereka membawa, bagi saya, ajaran mereka itu membawa kerosakan pertama sekali kepada kefahaman agama seorang manusia. Betul. Merosakkan akal. Pertama sekali yang dirosakkan akal. Tak boleh berfikir dengan betul lah. Berunggang-langgang. Quran dengan sunnah sangat jauh. Tapi sangat dekat dengan cerita-cerita, kisah-kisah kita kata apa Lara? Apa Lara? Orang kata? Allahu Akbar. Tak apa, lupa. Yang melayang-layang perasaan. Hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, kisah-kisah yang tidak ada asas. Apa akan jadi kepada sebuah masyarakat ataupun sebuah tamadun yang mana ajaran agamanya berpusing di daerah itu? Confirm akan jadi masyarakat lemah. Allahu a'lam.
Ustaz, ada soalan tu. Adakah kitab-kitab Melayu yang mengandungi sifat ke arah ajaran batiniah? Jika ada, bagaimana nak menerangkan kepada masyarakat dengan mudah dan tiada pergaduhan? Okay, ini soalan sensitif. Bila dah masuk isu bangsa, keluarga, kan? Tok itu, tok ini, tuan guru itu, tuan guru ini, kan? Nodros ni siapa? Syihab ni siapa? Kan? Dia dah jadi isu ni, dia jadi isu sensitif. Okey. Sangka baik saya begini. Bila Islam sampai ke tanah Melayu, bukan mudah untuk ubah orang Melayu daripada akidah Hindu kita, Buddhis kita dulu, untuk terus jadi berakidah murni. In a single night, or even a single year, or even in a single generation. It's not something easy. Bukan benda yang senang untuk buat perkara tersebut. Sebab tu Nabi ni adalah Nabi, dia buat mukjizat, dia ubah orang Arab tu. Kan? Itu pun selepas Nabi, itu pun zaman Rasulullah ada juga sahabat yang murtad, betul tak? Sahabat yang pergi ke Habsyah, lepas tu bernikah dengan seorang wanita Kristian yang dia kekal sebagai orang Kristian. Jadi nak ubah sebuah masyarakat jadi total Islam, total Muslim ni, I think it's impossible sebenarnya. Apatah lagi kalau kita harapkan atau kita sangka bahawa orang Melayu ni sudah fully 100% daripada aspek akidahnya dah tak ada khurafat lagi, aspek syariahnya tak ada khurafat lagi, aspek tasawuf tak ada. Itu tak betul, itu tak benar. Tapi sebahagian orang menganggap begitu. Kan? Jadi bila kita kritik, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Okey, bila Islam masuk ke tanah Melayu ini, ulama kita bijaksana. Antara yang mereka buat adalah proses asimilasi. Proses asimilasi ini dia tak tolak terus akidah-akidah ini, tapi dia kekalkan dia punya istilahat, tapi dia tukar makna dia. Macam apa yang Nabi buat lah. Kan? Nabi ubah istilah-istilah orang Arab. Contoh, solat dulu dah ada. Kan? Orang faham makna solat. Tapi bila Nabi datang, Nabi jelaskan solat itu apa sebenarnya. Fakir pun sama. Kan? Apa makna sebenar-benar kefakiran? Apa maksud sebenar-benar ghani ataupun kekayaan? Nabi ceritakan pada para sahabat. Kan? Nabi betulkan conception dia without throwing the word ghani ataupun fakir. Dan banyak lagi lah konsep-konsep tu. Bila Islam masuk ke tanah Melayu juga, ulama-ulama Melayu kita buat perkara yang sama. Jadi kalau kita lihat contoh wayang kulit kan yang biasa orang cerita kan, Wali Songo, dia tak buang wayang kulit. Sebab wayang kulit dulu menyampaikan cerita-cerita Mahabharata kan, kitab Hindu menceritakan dongeng-dongeng di dalam itu. Jadi apa yang Wali Songo buat, dia tukar kepada kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang-orang soleh kan, tapi tetap menggunakan wayang kulit tersebut. Tanpa mengatakan wayang kulit haram kan. Ini adalah bid'ah. Nak buat benda tu mungkin selepas 300 tahun kalau tak perlu pun, kalau tak perlulah kan. Tapi bila baru masuk, it's not a wise move to do that. Betul. Kan? Pengharaman arak juga berlaku secara gradual. Kan? Pengharaman kita kata hudud kepada yang berzina juga. Pada awalnya wanita kena house arrest. Betul tak? Kena house arrest. Lepas tu dimansuhkan dengan hukum-hukum selepas itu. Jadi itu pun kita lihat ada proses gradual. Mungkin ada yang kata, Ustaz, tapi akidah tak ada gradual, Ustaz. Memang betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada gradual. Tetapi kita kena tahu akidah ni dia ada banyak cabang dia. Dia ada ranting dia ada apa. Takkanlah satu hari semua terus hilang. Tapi ada orang dia tak boleh faham sebab dia menyangka bahawa akidah tak ada cabang. Akidah yang tu je. Yang tu yang jenuh. Dia susahlah kalau macam tu Ustaz kan. Kalau tak percaya adanya cabang ataupun furu' akidah. Tapi ada juga perkara yang kita anggap mungkin furu' akidah tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan usul akidah juga kan. Jadi sebahagian yang diamalkan orang-orang dulu ni tidak ditolak 100%. Saya pernah dengar kisah tentang, kalau tak silap saya, tentang ada satu tempat ni, gunung berapi dia ni, setiap tahun mereka akan letak korban wanita untuk menahan daripada meletus eruption tu. Ini dia kata berlaku di Jawa kan. So datang wali ni kata kita tak payahlah lagi campak perempuan ke dalam, kita campak makanan dekat dalam. Nampak tak? Kalau kita cerita tanpa background, orang akan kata ni apa khurafat campak makanan dekat dalam volcano ni kan, ini tahayul semua ni. Tapi ulama tu dah berjaya selamatkan wanita-wanita yang tak bersalah. That's the first step. Maybe he say later, my son will go to the next level. Contoh. Okay.
Tapi masalah dia mungkin amalan tradisi tersebut kekal lagi. Orang Malaysia mungkin campak makanan dengan harapan makanan ni boleh menenangkan volcano ni, atau ada jin dekat dalam tu yang paling tidak mendapat korban makanan. Tapi dia kena downgrade sikit lah. Tapi paling tidak dia masih disumbangkan sesuatu kepada dia. Jadi ini saya cerita secara umum. Saya harap saudara Mr. Thinking Lab, you are a thinking person. I believe you can understand the point. I do not want to give any specific examples. Cuma ada benda-benda ni ada. Saya kasih contoh lagi. Isu Nur Muhammad juga. Nur Muhammad ni ada dua versi, kan? Ada Nur Muhammad yang asal-asal itu daripada Logos. Tapi ada sebahagian ulama kita, dia bersihkan. Dan dia sunnikan. Macam mana tu? Macam mana dia sunnikan? Dia kata Nur Muhammad ni tak ada kaitan dengan awal penciptaan dan sebagainya. Nur Muhammad ni sebab Nabi ni cahaya kepada sekalian alam. Okey. Tapi dia kekalkan konsep Nur Muhammad. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang daripada Allah nur kita buka tafsir Nabi Muhammad SAW. Tapi nur maknawi yakni. Nur Muhammad, konsep falsafah tu adalah nur hissi. Sebab tu ada di kalangan ustaz-ustaz kita kat Malaysia ni siap kata Nabi tak ada bayang. Tu. Sebab dia percaya Nabi ni memang nur hissi ya Syekh. Betul. Nur yang betul-betul cahaya lah kita kata. Jadi ada ulama kita yang dia asimilasikan konsep Nur Muhammad ni, tapi dia sunnikan makna dia. Begitu juga dengan konsep wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud ni asalnya yang dibawa oleh Ibn Arabi, Al-Jili dan sebagainya. Dan bagi saya adalah munharif yang menyeleweng, sesat. Tapi ada ulama kita yang dia kata wahdatul wujud ni sebenarnya mengisbatkan keesaan Tuhan, dia kata. Dah jadi tauhid pula. Walaupun bagi saya tak setuju perbuatan seperti itu. Tapi kalau saya bersangka baik, mungkin itu strategi pada zaman itu supaya tidak ditolak 100% oleh masyarakat. Sebab mungkin yang masuk dulu ke tanah Melayu ni wahdatul wujud. Masuk yang memang kuat masuk ke tanah Melayu dulu aliran wahdatul wujud. Jadi mungkin datang ulama-ulama yang nak membersihkan aliran ini. Dia kata okey, you nak pegang wahdatul wujud, okey, tapi makna sebenar wahdatul wujud adalah Allah itu esa, kan? Kita makhluk. Allah wujud hakiki, kita wujud majazi. Allah wujud qadim, kita wujud hadis. Kan? Yang kita ahli sunnah wal jamaah boleh terima. Wujud majazi itu maksud dia wujud yang Allah tak ada permulaan, kita ada permulaan. Wujud kita ni pun tidak qaimun binafsihi. Qaimun bizati. Allah yang mengsustain kita punya existence. Kalau Allah nak kita hilang, time ni juga kita boleh hilang. Kan? Jadi dia orang bawakan ke arah itu. Itu wahdatul wujud yang sunni kita kata. Dan benda-benda ni ada dalam kitab-kitab ulama kita, kitab-kitab jawi kita. Dan ini juga kalau saya boleh kata dia ada kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mencetuskan beberapa kekeliruan sampai ke hari ini. Jadi Mr. Thinking Lab, cara nak cakap tu iktiraf dulu sumbangan mereka. Jadi tak bergaduh. Kita iktiraf sumbangan mereka, kita iktiraf kebaikan mereka, kita sangka baik kepada mereka. Usaha mereka nak asimilasikan, nak membersihkan, nak menapis kan dengan cara yang bagi mereka bijaksana. Kalau kita iktiraf dulu, insya-Allah lah dia orang akan dengar, insya-Allah. Yang kita hadapi adalah yang sekarang dan akan datang. Yang tu yang kita sedang hadapi. So yang belakang tu kita kata moga Allah Taala ampunlah kalau ada kesilapan pun. Okey, satu soalan lagi ni. Masyarakat Melayu sangat tebal dengan batiniah dan makrifat, tapi macam diambil ringan oleh masyarakat. Bagaimana cara berkesan untuk tarik masyarakat tinggalkan geng lepat? Tu dia sebut geng lepat tu. Ustaz bagi tambah sikit lepat tu. Okey, dia begini. Saya cerita pasal sidang kalam sedikit sebab sidang kalam ni dia kontroversial sikit. Sidang kalam ni dia bukan macam tipikal ramai ustaz-ustaz yang kita kenali lah di luar. Kan? Kami dalam sidang kalam, bila kami perlu kata seseorang tu salah, kami akan kata straight. Bahkan kalau kami dihina, dipersendakan, kami akan bertahan diri. Dan kami akan, if you punch us, kami akan tumbuk balik. Itu strategi kami buat masa ni. Sebab orang ingat ustaz-ustaz ni bila kena kutuk, dia kena diam. Istighfar. Bila kena maki, kena hina, dia kena diam. Kan? Tapi bila kami tumbuk, kami tak akan tumbuk melebihi daripada apa yang kamu buat. Itu bila penubukan yang kamu buat itu boleh membahayakan nyawa kami, membahayakan nyawa orang lain. Faham maksud kiasan saya tu bagi yang mendengar. Dan kami menggunakan strategi, kadang-kadang kami guna strategi carpet bombing. Okey. Khususnya orang-orang yang ada fatwa kat atas mereka.
yang sudah ditegur baik-baik dah dekat 10 tahun, dekat 15 tahun. Nak comel-comel macam mana lagi? Nak baik-baik macam mana lagi? Fatwa pun tidak dihormati, ulama pun dihina-hina. Dia dalam kedai kopi hentam ulama itu, ulama ini, kan? Ulama-ulama besar kita, aliran-aliran kita yang diterima oleh ulama muktabar kita sepanjang zaman. Jadi kata okay, let us be the bad guys. Let us be the bad guys. Tak apa. Mesti ada, kita kata mesti ada yang kasar. Polis-polis yang jaga sempadan ni dia kena berkasar sikit. Dia tak boleh berlembut. Kalau dia berlembut habis. Kan? Kita ada taman dalam Islam. Islam ni macam sebuah taman yang besar, yang cantik. Orang suka tengok taman tu. Tapi pagar, yang buat pagar tu, yang halang babi hutan masuk. Saya guna babi hutan tu secara terpilih. Kalau Syahabuddin faham lah. Babi hutan tu. Terima kasih si babi hutan. Okay. Famous buku tu. Famous, memang famous. Saya ada buat bedah sikit pasal buku tu. Yang buat pagar tu penting tak? Tapi pagar orang takut, orang tak suka. Orang nak bunga, orang nak makanan, orang nak fruits yang keluar daripada taman tersebut. Tapi kena ada ustaz-ustaz yang di pagar. Kena ada ustaz-ustaz yang orang tengok. Kita kata, oh ini kalau kita lawan dia, dia akan lawan balik. Ni kalau kita lawan dia, hentam dia, dia akan fight kita balik. Dan dia akan cuba kalahkan kita. So itu approach yang kami gunakan. Sebab tu orang yang faint hearted bila baca komen-komen kami, orang kata, ni kau ajar ni, ustaz-ustaz biadab ni, kata. Padahal kami tidak maki hamun, kami tidak fitnah. Cuma kami berhujah secara keras. Kepada khususnya mereka-mereka yang menghina aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya menghina terus. Bukan mengkritik. Mengkritik kami boleh layan lagi. Kalau bawa hujah, bawa dalil, we love that. We want that. Tapi bila dah maki peribadi orang, dah nak ancam pukul, sorry. That is the red line. And as you are hard upon us, we will be hard upon you. Dan itu adalah rahmah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardh. Ini dafa' kita. Kamu tolak, kami tolak balik. Kalau kami tak tolak balik, kemungkinan besar kamu akan tersebar masuk balik ke dalam masyarakat. So we have to push you back. That is our rahmah to you. Itu kasih sayang kami kepada kamu. Kalau kamu nak bergelut, kami akan bergelut. Kan? Dia macam kat depan ada gaung. Kamu lagi selangkah nak masuk gaung tu. Takkan saya nak kata, bang, janganlah masuk gaung tu, kan? Padahal lagi selangkah gitu. Apa saya kena buat? Saya kena rentap tangan awak. Lagi selangkah. Kalau lagi 10 langkah, mungkin saya boleh tarik pelan-pelan. Lagi selangkah. Kalau saya lambat sesaat, awak akan masuk gaung. Saya terpaksa rentap tangan awak. Dan kalau awak tak nampak gaung tu, awak akan kata saya ni biadab. Orang ajar. Tak boleh ke tarik pelan-pelan, ya? Minta maaf, kamu dah nak masuk gaung akidah ni. Bahkan dah masuk pun sebenarnya. Saya terpaksa rentap, ini kasih sayang saya pada awak. Kalau saya perlu bergelut, kalau awak tak suka, awak nak pukul saya terpaksa bergaduh dengan awak. Tapi bergaduh saya dengan awak adalah dasar kasih sayang saya pada awak. Kita bergelut supaya awak tak masuk ke dalam gaung. Saya pun tak masuk dalam gaung. Betul. Lepas awak dah habis bergelut dengan saya, baru awak akan tengok balik, ada gaung rupanya. Itu aku nak beritahu kau tak nak dengar. Tak apa, aku sabar. I will be patient with you because you are my brother. Jadi itu approach yang kami gunakan. Jadi tadi soalan tadi minta maaf. Saya itu mukadimah saya panjang sangat. Cantik, tak ada masalah tu. Mukadimah tak ada masalah. Macam mana kita nak berhadapan dengan geng-geng lepat ni? Jadi geng-geng lepat ni saya tengok pada kami di sidang kalam, kami dah sampai satu fasa. Kami dah tunjuk dalil, kami dah tunjuk bukti, kami dah berhujah. Many of them do not even care. Tapi ada yang dah message kami kata, terima kasih Ustaz, saya dah mula sedar dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ketua-ketuanya tu masih berkeras. Jadi apa strategi yang kami guna sekarang ni? Ini saya bercakap dari perspektif sidang kalam. Kami tunjukkan hipokrisi mereka. Contoh, mereka cinta besar kasih sayang. Peace, love. Tapi yang mula nak pukul orang, nak maki hama orang, dia juga. Betul. Jadi we use dia statement against themselves supaya paling tidak murid-murid dia boleh fikir. Aku ikut lepak ni because dia bawa love and peace. Menenangkan. Tapi kenapa tiba-tiba dia pula nak pukul orang? Kenapa dia pula nak maki hama orang? Bagi kami itu hujah paling kuat sebenarnya. We don't have to speak much. We just have to show. Look at this. That means, betul ke dia ajar makrifat selama ni? Kalau bagi mereka yang masih kata ini masih tetap makrifat, then kami akan angkat tangan sekejap surrender. Mungkin later we will come back with you. Tapi dalam masa ni mungkin kita surrender dulu. Kalau itu pun you tak nampak sebagai melanggar ajaran makrifat yang sebenar, you still defend. That means you defend the person, not the teaching.
You are defending the person. Itu dah masuk bab ta'assub. Okey, bagi yang tak nak buat cara sidang kalam, saya banyak menggunakan metod Socratic method. Saya banyak, bila orang tanya soalan macam ni, saya akan jawab dengan, bagi saya this is a very effective methodology. Khususnya bagi orang-orang perseorangan yang mungkin nak bercakap dengan family, dengan kawan-kawan kat kedai kopi ke, kan, kat rumah ke, untuk tidak ada konflik. You just ask questions. Don't assert anything. Jangan dakwa apa-apa. Jangan kata lepak ni sesat lah, dah ada fatwa kat atas lepak lah, jangan. Tanya soalan. Tapi soalan awak tu must be well crafted. Dia macam tanya soalan macam soalan-soalan lawyer. Kan? Lawyer ni dia akan tanya soalan. Betul. Dia tak perlu kata kamu bersalah. Nanti hakim akan faham. Dia ni dia orang merepek ni. Dia dah menyanggahi diri dia sendiri. Kan? Contoh, kita tanya di lepak ni lah. Macam mana nak tahu abang lepak ni benar? Contoh, ni soalan besar. Macam mana kita nak tahu seseorang itu benar ataupun tidak benar? Kita bawa isu epistemologi terus kan. Macam mana nak tahu sesuatu dakwaan itu benar ataupun tidak? Dia akan kata, oh ya, kita Islam, kita ikutlah ajaran Allah kan. Dia akan cakap macam tu. Dia jarang akan sebut Quran Sunnah kan. Quran Sunnah ni pada diorang aliran lain punya slogan. Dia orang kata kita ikut Allah kan. Kita tanya balik je lah, saya nak faham macam mana kita nak ikut Allah tu kan. Oh, kita mestilah ikut orang yang dah kenal Allah. Dia akan di situ confirm. Orang yang dah kenal Allah. Okey, menarik idea ni. Boleh saya tahu macam mana kita nak tahu orang siapa kenal Allah, siapa tak kenal Allah? Tanya je. Tapi jangan secara ada animosity. Secara ikhlas nak faham dia. Apa sebenarnya ada dalam minda dia? Macam mana kamu tahu orang ni ahli makrifat? Orang tu ahli makrifat. Kan? Saya pernah ditanya secara live tentang soalan ni. Saya tanya soalan yang sama kepada dia. Macam mana awak tahu guru awak tu dah sampai makrifat? Yalah, sebab saya ikut dia, saya tenang. Hidup saya berubah. Kan? So saya tanya balik. Tapi saya juga pernah dengar orang-orang yang sembah berhala cakap benar. Lepas saya sembah berhala tertentu ni, saya hidup jadi tenang. Kerja saya lebih bersemangat. Hubungan saya dengan suami isteri lebih baik. Kan? Ini berhujah daripada kesan. Berhujah daripada kesan ni tak strong sebenarnya. It's a fallacy kan. Because sesuatu yang betul tu kadang-kadang membawa kesan yang tidak baik. Kan? Membawa kepada kesan yang tidak baik dalam dunia ini. Tak semestinya. Dekat akhirat of course baik lah. Jadi kita tanya dia balik. Oh, kalau berbawa ketenangan, jadi orang agama lain pun kata tenang juga. Kan? Biasanya dia orang kat situ dia dah jam terus lah. Biasanya lah. Tapi kalau dia tetap nak drag juga, oh tapi itu dia confirm akan tersedu-sedu. Dia memang biasa akan ada jawapan. Dia memang sentiasa akan ada jawapan. Cuma jawapan tu kita pun boleh tahu lah. Dia akan terus cakap, betul. Ustaz Syahuddin cakap betul. Dia akan cakap. Maksud dia tak akan dumbfounded tau. Dia tak akan diam. Dia akan cakap walaupun merepek. Dia akan cakap. Jadi craft your questions well and make sure you know how to make them contradict themselves. Itu cara yang lebih baik daripada kata dia orang sesat terus. Menarik tu, kaedah yang cukup bagus tu. Boleh cuba. Bismillah. Boleh cuba. Apakah cara Islam masuk ke tanah Melayu secara sufi berbanding hujah seperti barat memungkinkan hal ini sukar dibendung? Soalan yang best ni. Saudara Hafizul Adib saya suka soalan ni. Saya cerita dekat Mesir sikit dulu sebagai kita mungkin boleh relate nanti dekat tanah Melayu. Dekat Mesir pada abad ke-19, abad ke-20, timbul beberapa pemikir-pemikir yang mencadangkan bahawa ilmu berhujah ni tidak pernah membawa orang masuk Islam. Yang bawa orang masuk Islam adalah akhlak dan tasawuf. Jadi mereka, orang-orang macam ni, dia menyampaikan kritikan kepada Al-Azhar, mengkritik ulama-ulama kalam khususnya yang berhujah, yang mempertahankan Islam daripada serangan sekularisme ke apa-apa liberalisme dan sebagainya. Kata that's not the way. The way is through Sufism. Jadi Syekh Mustafa Sabri pun bertanya balik. Jadi apa pembuktian kebenaran menerusi akhlak ni? Sebab akhlak ni orang bukan Islam pun ada. Bahkan ada di kalangan mereka, akhlak mereka mungkin lebih baik daripada akhlak kita. Memang betul Nabi kata, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku tidak diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Tengok beza kita dengan orang lain. Nabi bawa the full package. That means orang lain ada some package. Cuma berapa ramai yang tahu what is that full package of akhlak. So bila nampak orang lain berakhlak pun dia kata, orang lain buat ada akhlak, ni buat ada akhlak juga. Tu yang slowly become wahdatul adyan.
pelan-pelan jadi wahdatul adyan sebab akhlak semua orang ada. So kalau kata agama ni hanya akhlak, it becomes redundant. Even atheist pun ada yang ada akhlak. Betul. Kan? Jadi kita so dakwah ini timbul pada waktu itu di Mesir. So Syekh Musaffar jawab balik, dia kata, jadi kamu nak buktikan dengan apa? Dengan karamah. Itu jawapan Balar. Maksud dia kalau nak buktikan kebenaran Islam ni, wali-wali ni kena tunjuk magic-magic. Betul. Itu cara dia. So kena hantar wali sekian-sekian ke sana ke sini tunjuk magic-magic ke dalam dunia ni. What you talking about? Sedangkan agama ni berdiri di atas dasar hujah. Dan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikanlah hujah kamu kalau kamu benar. Qul hadhihi sabili. Kan? Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, ini jalan aku. Apa jalan aku? Jalan aku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku menyeru kepada jalan Allah ala basirah. Basirah ni jalan yang jelas, yang clear, atas dasar ilmu, atas dasar hujah, atas dasar berfikir yang betul. Basiratin yani, basir. Bukan bukan a'ma, basirah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan yang mengikut aku. That means kita kena ikut jalan Nabi. Berdakwah ala basirah. Kalau berdakwah tak faham, tak sure, agak-agak cerita tahyul, hadis maudhu', hadis palsu, guru saya kata, itu bukan ala basiratin. Kan? Itu ala zannin. Kita tak nak ala zannin, kita nak ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Itu jalan Nabi, itu juga jalan yang kita ikut. Jadi Islam yang masuk ke tanah Melayu ini, adakah Islam yang berhujah ataupun Islam yang berakhlak? Sejauh yang saya tahu, kelihatannya kepada yang kedua. Sejauh yang saya tahu. Saya bukan pakar kemasukan Islam ke tanah Melayu. Boleh rujuk ulama-ulama kita. Tapi kalau kita rujuk kepada Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Abtas, dia ada pandangan yang interesting dalam kitab dia berkenaan sejarah Melayu. Buku kecil. Dia kata, orang Melayu dulu, sebelum kemasukan Islam, dia sibuk berseni tau. Dia sibuk berseni. Kita pergi ke mana? Yang dekat Borobudur tu. Candi Borobudur tu. Candi. Kan? Hebat. It's an architectural feat. Hebat pencapaian arkitektur orang Melayu dulu. Kan? Kita boleh kata orang Melayu lah kan. Dia orang memanglah orang Jawa lah kan. Dia orang banyak buat statues, dia orang banyak buat yalah benda-benda kesenian seperti ini. Tapi buku-buku tidak dijumpai sangat. Buku-buku mula tersebar di kalangan orang Melayu hanya selepas kemasukan Islam. Orang Melayu mula beralih daripada sibuk pergi buat bangunan, buat ni cantik-cantik, buat patung, buat itu, buat ini, mula menulis. Jadi bolehlah saya kata, yang saya faham daripada apa yang beliau sampaikan itu adalah Islam datang membangkitkan akal Melayu. Tetapi cara ia dibangkitkan mungkin juga melalui kesenian. Mungkin juga melalui beauty. Not so much maybe knowledge. Cuma saya bukan nak kata tak ada knowledge langsung. Tak ada penghujahan langsung. Pasti ada. Di istana-istana pasti ada penghujahan. Kan? Pawang-pawang istana akan berdebat dengan ulama-ulama yang datang. Kan? Akan tanya sebenarnya apa yang you bawa ni yang lebih baik daripada apa yang kami ada. Do you have evidence that what you have is better than what we have? Kan? Mesti akan ada perdebatan, perhujahan. Tetapi pada dataran awam, saya yakin dia lebih kepada akhlak. Orang Melayu tengok akhlak pendakwah-pendakwah ini, kesungguhan mereka, keyakinan mereka, pengorbanan mereka, terbuka hati. Saya boleh salah, wallahu alam. Kita nak dapat statistik pun susah, kita nak agak nak ukur macam mana pun susah kan. Tapi ini yang saya faham daripada pembacaan saya. Dia orang Melayu ni dia lebih begitu. Jadi soalan dia mungkin sekarang ni nak dakwah guna teknik yang mana pula sekarang ni? Efektif ke kalau kita guna cara penghujahan berbanding kita guna cara keindahan? Ini Ustaz Syihab pun banyak guna konsep penghujahan. Saya pun banyak guna konsep penghujahan. Bagi saya kita kena gabungkanlah. Kita kena gabungkan. Dan penggabungan tu tak bermakna dalam satu manusia itu sendiri. Mungkin saya boleh buat penghujahan, ustaz-ustaz lain boleh buat keindahan. Macam saya kata tadi, ada jaga pagar tu kan, ada buat pagar. Ada yang jadi pekebun kan. Jangan semua orang jadi pekebun, tak ada orang nak jaga pagar, buat pagar. Jangan semua orang buat pagar, tak ada jadi pekebun. Jadi kita kena seimbangkan approach kita tanpa menafikan sumbangan
pihak yang satu lagi. Jadi seimbang. Cuma bagi saya lah ya, ini pandangan saya secara peribadi. Keindahan ini, dalam kebenaran itu sendiri ada keindahan sebenarnya. In truth there is beauty, and in beauty there is truth. In beauty, yang benar-benar beautiful, not illusory beautiful. Yang benar-benar beautiful, dia ada truth inside it. Kan? Dia ada sistem, dia ada structure, dia ada ratio tertentu yang menjadikan sesuatu benda itu indah dan cantik. That means there's haq. Allah cipta segala-galanya bil haq, kan? Tapi kalau orang yang memaparkan keindahan palsu, dia mesti ada kebatilan di dalamnya, ada penipuan, ada khayal, ada illusion. Tapi kalau beauty in its truest sense, it is based upon al-haq. It is based upon al-haq. Jadi saya lebih cenderung kepada mengembalikan tradisi penghujahan, bukan sahaja kepada orang Melayu, tetapi kepada kita ingat ni tradisi orang Islam sebenarnya. Ini tradisi orang Islam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tak kata fadhuq annahu la ilaha illallah. Rasakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Tak. Fa'lam. Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekhut Taifah mengatakan bahawa ilmu lebih tinggi daripada ma'rifat. Ilmu. Fa'lam. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Apa komplain orang yang masuk neraka nanti? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar betul-betul, kalaulah kami guna akal betul-betul, kami takkan tergolong dalam golongan ahli neraka. Maksud dia menggunakan akal ini syarat penting untuk tak masuk neraka sebenarnya. Jangan fikir-fikir nanti sesat. Padahal terbalik. Jangan tak fikir, nanti sesat. Nanti sesat, betul. Ya, ni yang kita tak cakna bab tu kan. Ustaz, satu soalan lagi ni. Kita dekat pukul 11 tadi ni. Rasulullah mula-mula mengajar ma'rifatullah selama 13 tahun sebelum mengajar syariat. Minta Ustaz ulas sikit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bila disebut ma'rifat ni, mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan asasnya adalah akidah. Ini tidak ada orang nafi. Tidak ada orang nafi, memang betul. Rasulullah SAW menanamkan akidah yang kukuh ke dalam jiwa para sahabat. Tapi betul ke tak ada syariat langsung? Tak betul ke tak ada halal dan haram langsung? Ketika Rasulullah SAW di Mekah, adakah pada waktu itu mencuri tidak haram? Mungkin belum ada hudud, tapi haram sudah haram. Betul tak? Takkan zaman Nabi di Mekah tu mencuri tidak haram? Sudah haram dah. Macam mana diketahui haram? Sebab itu dah memang maklum minal hayah, bukan bidang din. Maklum minal hayah bid darurah. Kan? Dia ada tradisi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang Arab pun tahu mencuri itu salah. Maksud dia syariat itu ada dah. Bukan tak ada langsung. Mustahil kita hidup dalam sebuah masyarakat yang tak ada undang-undang langsung. Mustahil Nabi hanya mengajar akidah sahaja, mengajar kenal Tuhan sahaja. Kan? So, perasan tak? Kalau ikut ni secara kita kata rulus bendul, mana tasawufnya? Mana akhlaknya? Akhlak tak ada kah? Tak ada. Kita tahu ada. Kita tahu ada. Akhlak itu ada juga bersama dengan ma'rifatullah, bersama dengan akidah, bersama dengan syariah. Cuma the formalization of the syariah itu kita lihat dia berlaku principally di Madinah. Dia betul-betul dirasmikan. Dia bukan tak ada, tetapi perasmiannya itu kita lihat benar-benar berlaku di Madinah. Sebab di Madinah sahajalah sudah ada penguatkuasaan yang boleh berlaku. Nak rasmikan sesebuah syariat, kalau tak ada penguatkuasaan, dia mesti redundant. Kan? Tapi tak bermakna tak ada penguatkuasaan tak boleh kata ini tak boleh, itu tak boleh. Dah boleh dah. Cuma tidak ada penguatkuasaan. Jadi it makes sense kenapa Nabi fokus kepada akidah, kan? Nak tanamkan akidah, cinta kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan benda yang senang. Jadi saya setuju, tapi saya tak setuju dengan konsep geng-geng makrifat ini. Dan dia orang ni bukan setakat bercakap tentang makrifat, dia orang banyak kali memperlekehkan syariat. Dengan mengatakan syariat itu kulit dan sebagainya. Kan? Apa lagi yang diorang sebut berkenaan dengan syariat? Syariat ni akan digambarkan sebagai tahap paling rendah. Betul tak? Sedangkan dalam Quran, adakah lafaz syariat itu direndah-rendahkan begitu?
Kan? Adakah diletakkan istilah hakikat tu lebih tinggi ataupun tarikat tu lebih tinggi ataupun makrifat tu lebih tinggi daripada istilah syariat? Ni bahayanya apabila kita buat istilah-istilah dan istilah-istilah tu lebih tinggi daripada istilah Quran. Orang bila baca Quran, ini syariat ini. Syara'u Allah sebut dalam Quran, kan? Syarak, Allah guna perkataan syarak banyak kali dalam Al-Quran. Orang yang telah di brainwash dengan geng-geng makrifat ni akan tengok syariat, oh ini low level. Aku nak cari makrifat. Ada tak perkataan makrifat dalam Quran? Ada liya'rifun. Isu Yahudi yang kenal Nabi Muhammad SAW tu kan? Kama ya'rifuna abna'ahum. Kan? Tapi makrifat Allah tak ada. Perkataan Arafah tu berkait dengan Tuhan, dinisbahkan kepada Tuhan, dalam Quran tak ada. Jadi dia orang akan, oh makrifat ni di luar Al-Quran sebenarnya. Makrifat ini kena cari daripada guru. Dia bukan baca teks Quran. Syariat tu baca teks Quran. Ini bahaya dia apabila kita buat hierarki seperti ini. Lepas tu kita kata, oh ni orang syariat. Oh ini orang hakikat. Dan dia bukan bidang berbeza. Dia strata berbeza. Kasta berbeza. Bidang berbeza kita boleh terima. Oh ini ahlul hadis. Okey, bismillah. Tapi ahlul hadis juga tidak terkeluar daripada akidah Islam. Kalau seorang ahlul hadis merepek pasal akidah, kan? Ulama akidah akan hantam. Kalau ulama akidah merepek pasal hadis, ulama hadis akan hantam balik. Akan halang balik. Begitu. Tetapi geng-geng makrifat ni, dia rasa dia tidak boleh dikritik oleh geng syariat. Sebab dia dah meletak diri di atas. Oh, kamu level tak sampai, kamu tak boleh kritik. Dia dah bukan bidang berbeza, dia kasta yang berbeza. Ini bahaya dia. Dan perkastaan ni dah bermula daripada zaman Ibn Arabi, daripada zaman Abdul Karim Al-Jili. Kan? Dia ada sebut benda-benda seperti ini. Kan? Dia siap kata hadis-hadis yang sebahagian didapat tu dia sahihkan melalui kasyaf. Walaupun ulama-ulama hadis kata tak sahih, dia kata boleh jadi sahih. Ulama-ulama hadis kata sahih, dia kata tak sahih. Melalui kasyaf. Kan? Itu secara tak langsung dia dah mendakwa bahawa makam dia lebih tinggi, dia ada ilmu yang lebih besar, lebih tinggi, dan you cannot judge me, but I can judge you. Who the hell are you? Sorry lah. Hang boleh tumbuk aku tak boleh tumbuk hang balik. Clear. Lah Ustaz, dah kita dah pukul 11. Satu soalan ni saya nak minta yang diulas juga. Apa pandangan Ustaz bila lepat menuduh asatizah yang belajar di Tanah Arab, Mesir ni, universiti ni, di belakangnya adalah Zionis Yahudi. Ini ayat orang Melayu takut ni. Itu yang saya kata, dia orang ni memang tahu memilih perkataan yang tepat untuk menggeletik hati orang Melayu, menyentap hati kita. Yang paling kita suka dia tahu, yang paling kita benci pun dia tahu juga. Jadi pertama sekali kita tak boleh nak nafikan bahawa infiltrasi pernah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Infiltrasi ni bagi yang mungkin tak pernah dengar perkataan ni, apa nak maksud, penyeludupan ataupun kemasukan, penyusupan idea-idea yang bukan-bukan ke dalam universiti-universiti Islam, bahkan kitab-kitab ulama kita, bahkan sebahagian pemikiran ulama-ulama kita daripada dulu berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Jangan anggap bahawa umat Islam ni tidak akan diganggu oleh sesiapa sampai hari kiamat. Tidak. Kita umat tauhid, khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi musuh ni semua mengarah kepada kita. Macam mana nak rosakkan umat Islam? Macam nak rosakkan universiti Islam? Macam nak rosakkan buku-buku Islam? Jadi memang ada beberapa usaha untuk membuat proses penyusupan ini. Saya kasih contoh, ini mungkin kontroversial. Ini mungkin sangat kontroversial. Berlaku kemasukan idea-idea Freemasonry ke dalam Universiti Al-Azhar. Ini kontroversial saya tahu. Mungkin Ustaz Syihab boleh buat ulasan berkenaan dengan perkara ni. Sebab ada orang, banyak orang juga tanya benda ni. Syekh Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani, kan? Ini juga sampai dikritik oleh Syekh Mustafa Sabri dan sebahagian ulama Al-Azhar juga mengkritik Syekh Muhammad Abdu berkenaan dengan isu yang sama. Berkait dengan fatwa-fatwa tertentu yang kita lihat melanggar ijma', kan? Dan kemasukan Muhammad Abdu ke dalam Freemasonry ni memang perkara yang sabit. Memang sabit. Ini juga disabitkan oleh Rashid Ridha sendiri, murid dia sendiri. Okay. Jadi adalah beberapa penyusupan yang pernah masuk, tetapi tak bermakna ia kekal. Okay. Ada juga ulama lain yang datang membersihkan, menyucikan balik. Begitu juga dalam beberapa kitab-kitab yang termasuk perkara-perkara yang palsu. Kan? Kita ambil contoh Syekh Mahmud Shaltut, contoh. Sebelum beliau meninggal, beliau bertaubat dan menyatakan taubat dia.
daripada beberapa fatwa-fatwa yang beliau keluarkan. Jadi kesilapan ataupun penyusupan idea-idea yang kita tak tahu datang daripada mana ini memang boleh berlaku. Tetapi untuk kita bakul sampahkan semua, mengatakan bahawa begitu serius sekali sehingga tidak boleh dipercayai langsung mereka-mereka yang belajar di universiti-universiti Islam ni, itu adalah satu tuduhan yang amat berat. Nak kata ada penyusupan, saya setuju dan saya terima. Tetapi nak kata dah tak boleh percaya langsung 100%, itu adalah satu tuduhan yang amat berat dan amat dahsyat sekali. Kita lihat dalam sejarah Islam, ada golongan yang sesat, yang salah, akan bangkit juga golongan yang benar, membetulkan kesalahan itu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berlaku di kalangan umat Yahudi dulu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Fabi'sa ma kanu ya'malun, kalau tak silap saya. Kan? Apa masalah golongan Yahudi dulu? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Bila dia tahu orang lain buat mungkar di kalangan mereka, ulama dia biarkan. Mungkin segan, mungkin takut orang kritik, mungkin apa. Atau di kalangan ulama sih buat silap, diam. Kan? Di situlah kehancuran mereka. Tapi ini keunikan umat Muhammad. Akan sentiasa bangkit satu golongan yang akan betulkan balik. Akan betulkan balik. Wallahu a'lam. Okey, clear Ustaz. Kita dah pukul 11. Jadi kita nak minta Ustaz bagi nasihat dekat kita. Banyak soalan lagi ni. Kalau ikut soalan, banyak lagi soalan ni. Tapi cuma kalau nak layan semua soalan memang tak habis Ustaz. Betul, jadi kita minta Ustaz bagi satu nasihat ataupun kata-kata untuk kita pegang dan sebagainya. Panjang pun tak apa, pendek pun tak apa. Tak kisah Ustaz. Bagi kat Ustaz. Fadhal. Terima kasih Ustaz Syihab atas peluang ini. Terima kasih atas usaha dakwah hantar. InsyaAllah Allah memberkati. Nampaklah tanda-tanda keberkatannya itu insyaAllah kan. Silap-silap tu kita perbaiki ya. Kami pun buat silap juga, semua asatizah buat silap kan. Saya yakin Ustaz Syihab ikhlas. Kita minta pada Allah keikhlasan, itu paling utama kan. Benda paling kita takut adalah nifaq. Nifaq ni kalau masuk, semua kita buat sia-sia. Kita penat tak tidur, kita penat menulis, kita penat buat apa pun sia-sia. Itu paling kita takut sekali. Itu yang patut kita takutkan. Jadi itu yang pertama saya harapkan daripada diri saya. Saya doa pada Allah untuk berikan Ustaz Syihab sekalian yang mendengar, yang setuju dengan kami, tak setuju dengan kami, yang marah dengan kami. Marah pun tak apa, marah dengan ikhlas tak apa. Maksudnya marah bukan sebab-sebab yang salah. Marah dengan ikhlas kerana merasakan Ustaz mengkritik benda yang betul. Saya marah Ustaz sebab tu. Okay, I'm fine if you're angry with me because of that. Tapi kalau if you're angry with us because of something else yang tak baik, kita muhasabah sama-sama. Ya, saya pun mohon pada Allah, kalau apa saya sampaikan ni silap, Allah buat saya tarik balik sebelum saya habis nyawa saya. Kan? Begitu juga kita semua manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Islam ini adalah agama, kita kata agama ilmu. Kalau kita buka satu kitab yang ditulis oleh Franz Rosenthal ni, dia tulis buku pasal knowledge, pasal ilmu. Dia buat kajian tentang bagaimana tamadun-tamadun berbeza dalam dunia ini melihat ilmu. Rumusan dia adalah tidak ada satu tamadun dalam dunia ini yang lebih menekankan ilmu berbanding dengan tamadun Islam. Franz Rosenthal ni bukan orang Islam. Dia Jerman kalau tak silap saya. Dia Jerman, dia seorang Jerman. Jadi orang bukan Islam pun nampak bahawa Islam ni adalah agama yang sangat menekankan berkenaan ilmu, dan tidak ada tamadun lain yang penekanan pada ilmu sehebat penekanan Islam. Dan kenapa penekanannya kepada ilmu? Sebab ilmu ini adalah satu perkara yang dia adil. I can check, you can check. I can claim, you can claim. I can counter claim, you can counter claim. I can bring evidence, you can bring evidence. Dia adil, dia aman, dia sejahtera. Tetapi kalau dibawa dakwaan yang sebaliknya, contoh, kita tak main ilmu-ilmu ni, kitab-kitab ni kita tak main, akal-akal ni kita tak main, kita dapat terus daripada Tuhan. Bila datang dakwaan-dakwaan seperti ni, yang tak ada orang boleh nak buktikan. You kata you telah merasa pengalaman bersatu dengan Tuhan, katalah, saya dah merasakan zauq itu, makrifat itu. Macam mana nak dibuktikan? Adakah saya kena rasa apa awak rasa? Dan mungkinkah saya akan rasa apa yang awak rasa seperti mana awak rasa? Rasa ni kan perkara peribadi, perkara subjektif. Dan kalau agama ini disandarkan di atas sesuatu yang subjektif, apa akan jadi? Semua orang akan bercakap sesuka hati dia, sesuka nafsu dia. Bagi saya zina ni adalah ibadah. Kan? Saya rasa lepas saya berzina, saya punya makam, saya punya cinta pada Tuhan tu meningkat. Mampu ya? Kan?
Atau saya bila buat begini, saya bila solat ni rasa gelisah. Bila saya zikir tak solat, saya rasa tenang. Apa akan jadi dengan agama ini? Tak perlulah Allah utus Nabi. Kan? Kalau semua mengikut subjective experience masing-masing. There's no point in sending a prophet, giving us a book. There's no point. Cukup Allah campak dalam hati manusia masing-masing saja. Cukup. Atau hantar guru-guru makrifat sepanjang sejarah. Tak perlu ada kitab-kitab ni. Tak perlu ada wahyu yang kena jaga setiap huruf dia tu. Kan? Tak perlulah. Kalau text is not important, kalau writing is not important, if a book is not important, if a text is not important, what's the point of all this? Kan? Jadi ilmu ini dia adil. Semua orang boleh cari ilmu. Semua orang boleh periksa ilmu. Ustaz Syihab buat dakwaan, saya boleh check. Saya buat dakwaan, Ustaz Syihab boleh check. Tapi kalau saya dakwa, awak takkan boleh check saya sebab makam awak lain. Tak jadi apa macam ni. Itulah konsep pengkastaan yang tidak ada. Nabi datang hapuskan semua ni. Nabi datang hapuskan semua ni. La nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini konsep penting. Seorang sahabat kan, Sa'd bin Mu'az kata saya, dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Ada seorang wanita kata, saya rumuskan ya. Maksud dia kata ni ahli syurga. Ya. Ni sahabat dia, wajah kau bercahaya, untungnya engkau. Nabi dengar. Nabi kata, macam mana kau tahu dia ahli syurga? Tengok ni sahabat Nabi ni. Yang bagi kita lebih tinggi daripada wali-wali. Lebih tinggi daripada mana-mana syekh tarikat. Tapi Nabi tetap kata, macam mana you tahu? Ya, subhanallah. Nabi tak kasih. Lepas tu Nabi kata, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Kan? Kita tidak akan menyucikan sesiapa. Maksud dia, kita tak akan claim that we know the end of everyone. We will not, unless ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak claim ni wahyu? Ni wali, itu wali. How do you prove it? How do you nak call Allah ke? Betul ke Allah ni wali? Lepas tu dah lah tak pasti. Lepas tu pergi canang kat orang. Kau kalau kritik dia, mati su'ul khatimah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Musyrikun Quraisy yang kritik Nabi, laknat Nabi, hina Nabi pun, adakah Nabi cakap macam tu? Adakah semua mereka mati su'ul khatimah? Berapa ramai yang masuk Islam selepas tu? Ni tak, kritik Ibn Arabi, hina Ibn Arabi, ni dibimbangi mati su'ul khatimah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dia tak perasan dia letakkan Ibn Arabi ni lebih tinggi dari makam Nabi sebenarnya. So ini ghulu fid din. Kenapa? Sebab jauh daripada ilmu dan tidak mengizinkan adanya konsep check and balance. So ilmu ni mengizinkan check and balance. Begitu juga penghujahan. Penghujahan ini adil, penghujahan ini rahmah sebenarnya. Sebab saya tak perlu berhujah kalau saya pandai rendah pada awak. Buat apa nak berhujah? Saya hanya berhujah kalau saya hormat akal awak. If I respect your mind, then I will argue. Then I will bring forth my arguments because I believe you can understand my arguments. Tapi kalau saya pandai hina pada awak, saya tak akan hujah-hujah terus. Sebab tu penghujahan ni penghormatan sebenarnya. Betul. Dia bukan menghina orang, bukan biadab. Dia menghormati akal manusia yang Allah berikan. I respect you, that's why I want to talk to you. I want to bring your argument and I want to hear your arguments. Because I respect the akal yang Allah give you. Tapi kalau you datang kata, you tak rasa lagi, kan? You siapa? Bukankah itu penghinaan? Bukankah itu the peak of insult? First, you tak tahu hakikat orang. Lepas tu, you pun tak tahu apa sebenarnya kayu ukur dia. Where is the line here? Seriously. Apa kayu ukur you guna orang dah sampai, belum sampai? Apa pengalaman-pengalaman tertentu yang semua orang, apa sebenarnya? Dia akan kata, kalau kamu dah tahu, kamu tahu. Mana boleh macam tu? Kalau macam tu, orang agama lain pun cakap benda sama. Ini hujah pada saya, hujah knockout saya lah. Bagi golongan-golongan macam ni, kalau dia tak faham juga, saya akan tanya dia, kalaulah seorang yang sembah berhala datang kepada awak, dia kata, semua hujah yang awak kata, dia kata, ini kau, kan, apa yang kami sebut ni semua bahasa kiasan, kan. Berhala ni pun kiasan. Ini bahasa makam tinggi, kamu tak faham. Kamu tak faham bahasa kami, kamu tak rasa apa yang kami rasa. Kalau kamu rasa apa kami rasa, kamu pun akan buat apa yang kami buat. Sekarang ni, macam mana hang nak jawab pada dia? Confirm dia akan jam. Dan bagi geng-geng makrifat yang dengar saya hari ni, sekarang ni, tolong kasih jawapan bagi soalan tu.
Kalau orang agama lain yang awak tahu sebahagiannya yang ialah sembah-sembah berhala macam ni, dia berhujah exactly macam awak. Macam mana awak nak buktikan dia salah? Nak tak nak, awak akan kembali kepada Quran dengan sunnah juga. Dia salah sebab Allah kata qul huwallahu ahad, ustaz. Kau you pakai teks boleh pula. Kami guna teks untuk sangkal kamu kata oh ini ilmu teks sahaja. Orang tu pun akan kata kamu Islam ni low level. Kamu tak sampai makam kami lagi. Sebab tu Quran kamu ni tak boleh menyangkal kami. Macam mana kalau dia orang cakap macam tu? Macam mana kalau dia orang kata oh akal tak boleh pakai, ini isu kerohanian bukan isu akal. Macam mana kalau mereka jawab balik kepada kamu begitu? So tak boleh. Agama tidak boleh berdiri di atas dasar itu. Sebab kalau ia berdiri di atas dasar itu, anyone can speak about anything whenever they want, however they want. Dan itu akan merobohkan semua dakwaan semua agama sekali. Betul tak? All claims will be demolished. Sebab kita akan tanya, Trinity ni mungkin kita tak faham ni. Sebab dah mulai syak dari situ. Mungkin Trinity ni sebenarnya tauhid makam tertinggi yang kita tak faham. Mungkin orang yang sembah matahari ni pun sebenarnya wahdatul wujud. Makam dia lebih tinggi daripada kita. Nampak? So semua benda jadi kabur. Sebab tu aliran ini akhirnya akan bawa kepada everything is right. Except those who criticize us. Everyone is correct kecuali yang mengkritik kami. Itu dia orang punya hipokrisi dekat situ. Jadi cukuplah saya rasa di situ sebagai peringatan Islam agama ilmu kerana ia adil, kerana ia menghormati akal manusia yang Allah kurniakan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas menerima jemputan dan saya memang berhajat nanti akan jemput lagi Ustaz. Lagi-lagi kalau Ustaz menjemputkan diri pun boleh. Kalau ada isu nak sembang. Sebab kita punya podcast ataupun kita punya sesi ni setiap hari pukul 10 sampai pukul 1. Biasanya tetamu sampai pukul 11. Pukul lebih-lebih sikit tu insyaAllah tak ada masalah. Jadi Ustaz ada isu, ada idea-idea nak bagi tahu, silakan, tak ada masalah. Banyak isu kita boleh kupas. Banyak isu boleh kupas. Hari ni baru atas saya je Ustaz dah. Betul. Tapi cuma bagus. Itu pun sahabat-sahabat kita sebut, dia kata Syafiq Syahizat kata banyak poin-poin penting dalam sesi ni. Baru lebih kurang 1 jam suku. Tetapi banyak poin-poin penting yang kadang-kadang saya sendiri pun cakap secara jujur bahawa kadang-kadang saya pun tak nampak benda ni. Tapi cuma bila Ustaz sebut, oh okey. Antara yang paling best tu bab tanya tu. Yang bab tanya tu banyak kali orang tanya kepada saya macam mana nak menjawab. Saya memang tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kaedah tu saya ingat cukup bagus. Sehingga ia boleh mematahkan hujah tu dengan dia itu sendiri. Tanpa kita kata dia salah. Betul. Dia tu sendiri balik mesti fikir kalau walaupun dia ada jawapan. Allah ya salam. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Allah amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Moga-moga Allah Taala mudahkan urusan kita. Terima kasih Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.